Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita pagi 27 Julai 2023 bersama saya Syairul Islam. Masyarakat orang asli diingatkan supaya tidak terpengaruh dengan agenda penubuhan parti politik baru yang kononnya bertujuan untuk mewakili masyarakat pribumi itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mendakwa kewujudan parti itu disifatkan berorientasikan udang di sebalik batu yang bertujuan untuk memecah belahkan perpaduan dalam kalangan masyarakat orang asli. Bagaimanapun beliau yakin komuniti itu diyakini masih teguh mendukung kerajaan sedia ada. Parti orang asli telah didaftarkan. Kami tahu siapa di belakangnya. Tapi kita tahu orang asli pada keseluruhannya mendukung government of the day. Siapa juga yang menjadi kerajaan, itulah yang akan didukung. Jadi kini kerajaannya adalah parti-parti di dalam kerajaan perpaduan. Dan kita harap tidak ada mana-mana pihak yang cuba memecahkan dukungan orang-orang asli ini melalui parti berkenaan. Dan saya yakin orang-orang asli tetap bersama-sama dengan kerajaan yang ada kerana segala program dan juga rancangan yang telah dibuat oleh JAKWA. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Perdana Batin dan Penghulu Orang Asli bersama Pemimpin 2023. Pada majlis sama, beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah turut menyampaikan pemberian sagu hati secara one-off sebanyak RM1,000 kepada 624 batin dan penghulu serta RM500 untuk pengerusi dan setiausaha Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Orang Asli membabitkan peruntukan keseluruhan RM950,000. Dalam pada itu, beliau berkata kerajaan tidak pernah bersyadang menghapuskan Akta 134 berkaitan orang asli. Sebaliknya, yang dilakukan adalah memperkasa akta berkenaan. Kita akan memperkasakan Akta Orang Asli 1954 yang dikenali sebagai Akta 134 untuk diperkasakan. Dan sesi libat urus perbincangan dengan masyarakat orang asli sedang dijalankan. Ianya dipandu arah oleh JAKWA sendiri dan Infra. Dan kita harap ianya akan dapat dimuktamadkan dengan segera dan insya-Allah saya akan bawa ke Jemaah Menteri untuk kelulusan dan bagi pembentangan pindaan bagi memperkasakan akta ini demi kepentingan orang asli dengan kadar segera yang boleh. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil mengucapkan tahniah kepada pengarah filem animasi pendek Horologis Gerard Lee yang memenangi anugerah animasi terbaik di Festival Comic Con San Diego di Amerika Syarikat. Fahmi menerusi hantaran di Facebook berkata kemenangan itu merupakan pencapaian besar untuk industri animasi negara memandangkan ia filem animasi Malaysia pertama memenangi anugerah itu. Tambahnya, seluruh warga KKD amat berbangga atas pencapaian tersebut selepas manfaatkan geran daripada Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC. Sementara itu, Lee menerusi hantaran di Instagram menzahirkan penghargaan buat MDEC dan Finas yang menyumbang kepada kejayaan itu. Sebanyak 1,798 kes penipuan dilaporkan setakat Jun 2023 berdasarkan Statistik Cyber Security Malaysia CSM. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Nii Ching berkata dengan 290 kes direkodkan hanya pada bulan lepas sahaja. Jelasnya mengekor rekod, CSM juga terdapat 248 kes pelanggaran data peribadi direkodkan dari Januari hingga Jun tahun ini. Katanya lagi, ia membimbangkan kerana kerajaan menjangkakan Malaysia akan menjadi hub digital Asia. The digital economy contributed 23.2% to the country's GDP
Beliau berucap pada Majlis Makan Malam Persatuan Teknologi Nasional Malaysia (PIKOM) Unicorn Tech Awards Night 2023 di Bangsa Kuala Lumpur malam tadi. Tambahnya, semua pihak perlu bekerjasama dalam mengawal dan mengurangkan penipuan digital dan serangan cyber di negara ini. PIKOM Unicorn Tech Awards Night 2023 merupakan acara tahunan persatuan itu yang menghimpunkan kira-kira 1,000 pemimpin perniagaan, eksekutif kanan, pegawai kerajaan dan pengguna teknologi. Acara kemuncaknya adalah penyampaian anugerah teknologi unicorn kepada individu, syarikat dan organisasi yang layak untuk inovasi dalam penggunaan teknologi dan kepimpinan. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Raja Permaisuri Perak Tuanku Zahra Salim berkenan berangkat ke perasmian Persidangan Perwakilan Kebangsaan ke-34 Persatuan Pesara Kerajaan Malaysia PPKM 2023 malam tadi. Keberangkatan tiba baginda berdua disambut Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad dan Presiden PPKM Tan Sri Wan Mahmud Pawanteh. Berucap pada majlis tersebut, Datuk Seri Sarani berkata penjawat awam adalah antara kelompok insan yang terlatih dari segi mental, spiritual, fizikal dan kepimpinan. Segala ilmu, kemahiran dan pengalaman ini menjadi aset penting dan bernilai apabila menempuhi dunia pesaraan. Kerajaan negeri juga mengalu-alukan pandangan dan saranan para pesara dengan berkongsi pengalaman berharga semasa bertugas sebagai penjawat awam. Mereka boleh sama-sama membantu dan memberikan sumbangan melalui pembabitan bersama dalam menjayakan Pelan Pembangunan Perak Sejahtera 2030. Baik, ini perkembangan kes 1MDB. Bekas Governor Bank Negara Malaysia BNM, Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz dijangka hadir sekali lagi ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bagi memberi keterangan sebagai saksi ke-46 pendakwaan hari ini. Pada prosiding semalam, Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah yang mewakili Datuk Seri Najib belum selesai melakukan pemeriksaan balas terhadap bekas Ketua Perkhidmatan Pengurusan Kekayaan BSI Bank, Kevin Michael Swampilai. Tan Sri Zeti yang merupakan saksi yang ditunggu-tunggu di dalam perbicaraan ini. Beliau yang merupakan saksi ke-44 pendakwaan dijangka memberi keterangan berhubung kehadiran Jolo di kediamannya. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Sekirah akan bersambung hari ini. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM sedang merangka strategi jangka panjang bagi memastikan bekalan beras negara mencukupi dan tidak bergantung kepada ekspor. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu yakin negara dapat mencapai 80% pengeluaran domestik setelah membangunkan infrastruktur bagi meningkatkan hasil pengeluaran padi di negara ini. Ketika ini, KPKM sedang menumpukan terhadap langkah penanaman padi 5 musim di Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA berperanan memberi tunjuk ajar kepada pesawah. Beliau yakin pesawah berkeupayaan melaksanakan cabaran itu dengan bimbingan dan sokongan pihak MADA. Belum lagi dia umum ban, dia kata dia akan kurangkan. Kalau betul-betul dia ban memang kesal. Sebab kita tak boleh padi ni tak macam lah kita kata lain, dia nak kita nak buka kawasan baru, pengairan dia mengambil masa. Tapi kita dalam pemikiran kerja apa itu kita buat. Kita belanja 3 bilion tu. Di antaranya untuk nak buat infrastruktur dengan cara baik, air dapat diayak lah, dapat dikawal dan sebagainya, dan hasilnya pun kita harap akan meningkat. Bila 5 musim 2 tahun ini, insya-Allah dia dapat menambahkan bilangan tan ataupun hasilnya pada masa akan datang. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan bantuan wang ihsan dan bantuan khas kepada pesawah MADA sebanyak RM2,96,490 yang diperuntukkan melalui tabung bencana tanaman padi telah disalurkan kepada 1,757 pesawah MADA yang terjejas akibat bencana banjir pada Julai tahun lalu. Selain peruntukan tersebut, 44,481 pesawah MADA juga telah menerima sejumlah RM26.68 juta bantuan khas pesawah-pesawah MADA yang telah dimasukkan ke akaun masing-masing.
Siasatan menyeluruh perlu dilakukan termasuk mencari dalang utama yang terlibat dalam kegiatan mencuri unsur nadir bumi REE secara besar-besaran di kawasan hutan simpan Bukit Enggang, Sik Kedah. Ketua Wanita Pakatan Harapan PH Kedah, Datin Sabrina Ahmad berkata, ketika ini rakyat sedang menanti penjelasan dan tindakan yang diambil oleh kerajaan negeri berhubung kegiatan tersebut. Kalau benar kejadian itu berlaku, maka kena tulus, kena nyatakan dengan jelas benda itu telah berlaku dan kena siasat, kena cari sampai dapat di mana punca kejadian tersebut untuk kebenaran rakyat negeri Kedah. Itu yang saya harapkan. Beliau bercakap kepada pemberita ketika ditemui di Pejabat Parti Keadilan Rakyat di Alor Kedah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghoskan majlis makan malam sempena lawatan negara Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. di Menara Berkembar Petronas KLCC. Ketibaan Marcos bersama pasangannya, Louis Aranita Marcos di KLCC kira-kira 7.50 malam tadi turut disambut isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Kedua-dua pasangan kemudian dibawa naik ke tingkat 86 menara berkenaan dan meluangkan masa kira-kira 10 minit menikmati pemandangan ibu kota dari dek tinjau bangunan itu. Mereka seterusnya bergerak ke tingkat 42 menara bagi menghadiri majlis makan malam yang turut dihadiri Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Agodagang. Kedua-dua pemimpin kemudiannya meluangkan masa meninjau jambatan KLCC sebelum bergerak meninggalkan majlis. Hari ini, Presiden Marcos dijadual menghadiri Forum Perniagaan Filipina di Ibu Negara dan berlepas ke Johor sebelum pulang ke Manila. Ekonomi madani memperkasa rakyat bakal dilancarkan Perdana Menteri hari ini. Ia merupakan pengemudian dan pengarahan baharu ekonomi untuk menjamin masa depan negara. Perdana Menteri menerusi laman Facebook maklumkan pelancaran hala tuju baru tersebut yang akan berlangsung di Ibu Pejabat Suruhanjaya Sekuriti Malaysia pada 9 pagi ini. Pelancaran itu akan disiar secara langsung di RTM. Ekonomi Malaysia mencatatkan perkembangan lebih baik berbanding jakaan 5.6% pada suku pertama 2023, didorong terutamanya oleh pembelanjaan sektor swasta. Terdahulu, Gubernur Bank Negara Malaysia, Datuk Abdul Rashid Ghafur, berkata Bank Pusat itu mengekalkan unjuran untuk pertumbuhan KDNK negara tahun ini antara 4 dan 5%. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX menjangkakan pengumuman berita baik kepada penjawat awam oleh Perdana Menteri pada 8 Ogos ini. Presidennya Datuk Adnan Mat berkata kerajaan memberikan komitmen tinggi bagi menambah baik kebajikan penjawat awam di negara ini termasuk Sistem Saraan Malaysia SSM yang diguna pakai sejak 1 November 2002. Jelasnya berita baik itu dijangka diumum dalam satu majlis bersama penjawat awam pada tarikh berkenaan. Kami telah dimaklumkan yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun mempengerusikan mesyuarat, malah dalam minggu-minggu ini juga Yang Amat Berhormat sedang dan akan mempengerusikan mesyuarat lagi untuk menimbangkan sesuatu keperluan khusus kepada penjawat awam dalam waktu terdekat. Malah kami juga telah dimaklumkan tentang adanya suatu perhimpunan penjawat awam bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 8 Ogos yang akan datang. Beliau berharap berita baik tersebut akan memberi kelegaan kepada penjawat awam terutama mendepani kos sara hidup sekaligus meningkatkan mutu perkhidmatan yang cemerlang kepada masyarakat. Pada 23 Julai lalu, Datuk Seri Anwar Ibrahim maklumkan beliau akan mengumumkan berita gembira berhubung pelarasan imbuhan tetap untuk penjawat awam termasuk warga pendidik dalam tempoh 2 minggu lagi. Poster yang tersebar di media sosial tentang allowance madani kepada pejabat awam adalah tidak benar. Kementerian Kewangan menegaskan maklumat tersebut adalah palsu.
Terdahulu, satu poster yang mendakwa kerajaan akan memperkenalkan allowance madani dengan bayaran minimum RM800 kepada penjawat awam tersebar di media sosial. Kementerian Kewangan menasihatkan orang ramai supaya berhati-hati serta tidak terpedaya dengan berita seumpamanya. Orang ramai juga diingatkan untuk tidak berkongsi maklumat yang belum pasti dan sentiasa mengikuti saluran rasmi kementerian. Bersua kembali. Keseluruhan kerja-kerja pembinaan Lebuh Raya Pesisiran Pantai Barat WCE berada pada tahap 88%. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nataleinggi berkata, jajaran sepanjang 233 km yang menghubungkan Banting Selangor ke Taiping Perak itu dijangka siap sepenuhnya menjelang 2025. Datuk Seri Alexander berkata demikian selepas meninjau tapak projek itu di Seksyen 6 WCE Asam Jawa Selangor. Dalam pada itu, katanya projek di Seksyen 6 WCE bermula dari persimpangan bertingkat kapal ke persimpangan bertingkat di Asam Jawa boleh digunakan sepenuhnya Oktober depan. Lebuh Raya menggunakan 2 lorong 2 hala membabitkan laluan sepanjang 21.8 km itu dijangka dapat menjimatkan masa perjalanan kira-kira 1 jam dari Selangor Utara ke Lembah Kelang. Tol ini saya difahamkan di banner dia sudah direka untuk persediaan untuk MLFF nanti. Maknanya dia tak macam tol biasa. Supaya nanti apabila kita laksanakan sistem multi-lane fast flow nanti MLFF, jadi tak perlu diolah sebab dia dah sedia untuk dengan teknologi yang perlu untuk MLFF nanti. Jajaran Seksyen 6 dijangka akan dapat mengubah landscape pengangkutan di kawasan tersebut dengan penjimatan masa perjalanan antara bandar-bandar utama sekitar Kelang, Shah Alam, Puncak Alam dan Kuala Selangor. Ia juga dijangka memberi manfaat besar dalam merancakan industri pelancongan di kawasan ini. Kembangan terkini berkenaan tanah mendap di laluan kilometer 66.1 Lebuh Raya Kuala Lumpur. Datuk Seri Alexander memaklumkan laluan tersebut mula dibuka. Ia melibatkan laluan Lebuh Raya Kuala Lumpur arah Kuantan. Manakala arah ibu negara dibuka pada pukul 7 pagi hari ini, beliau menerusi satu kenyataan memohon maaf atas penangguhan pembukaan Lebuh Raya berkenaan demi memastikan jalan selamat sebelum dapat digunakan. Kerja-kerja pengukuhan tanah tambahan juga dilakukan pihak kontraktor bagi memastikan kestabilan struktur tanah di lokasi terlibat. Datuk Seri Alexander turut mengucapkan penghargaan terima kasih kepada semua pihak terlibat yang bertungkus lumus dalam proses membaik pulih laluan tersebut. Kejadian tanah mendap yang berlaku semalam di laluan persimpangan Bentong Barat ke Bentong Timur telah menyebabkan penutupan kedua-dua arah Lebuh Raya berkenaan. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Parlimen Niaga Berhad dijangka mengemukakan sepenuhnya pelan penyusunan semula menjelang suku ketiga tahun ini. Pelan itu diharap berupaya mengembalikan operasi syarikat farmasikal itu ke tahap sebelum ini sekaligus menyasnaraikan syarikat daripada status PN17. We are working, progressing well. I guess you've heard in the market, we have actually announced 2 placements, right? Share private placements. One is already completed, another one is actually in the process of getting shareholders approval. We are quite confident we actually stabilizing the company. Almost everything actually on the way up.
Beliau berkata demikian selepas Majlis Pemeteraian Perjanjian Persefahaman antara Pharma Niaga Life Science Nia Berhad dan kumpulan farmasikal dari China CSPC Holdings. Pharma Niaga sebelum ini melantik MIDF Amanah Investment Bank Berhad sebagai penasihat utama dalam pelan penyelarasannya. Syarikat itu dikehendaki mengemukakan pelan penyusunan semula kepada Bursa Malaysia dalam tempoh 12 bulan setelah diklasifikasikan sebagai PN17 Februari lalu. Baik, perdagangan intra-kumpulan 8 negara membangun D8 bagi kerjasama ekonomi disasar mencecah $500 bilion Amerika menjelang tahun 2030. Setiausaha Agungnya Isyaka Abdul Kadir Imam optimis sasaran itu mampu direalisasikan menerusi pelaksanaan program ekonomi kreatif dan pusat kewangan CEFC D8. Bercakap selepas pelancaran program CEFC, jelasnya inisiatif persendirian itu mula dicadangkan pada tahun 2018. Ia bertujuan merancangkan aktiviti ekonomi baru merentasi pelbagai sektor, membabitkan 8 negara anggota iaitu Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Nigeria, Pakistan, Turki dan Malaysia. CEFC turut menawarkan potensi pasaran yang luas, merangkumi lebih 1.2 bilion populasi dalam negara anggota. Allianz Bank mengunjurkan pertumbuhan pinjamannya pada 8 hingga 10% bagi tahun ini dengan sebahagian besar pertumbuhan akan didorong segmen teras meliputi perusahaan kecil dan sederhana PKS. We should also see the corporate business back to positive loan growth for the year. So, in a nutshell, we do believe SME commercial will continue to perform at the double digits, right? So, institusi perbankan itu juga menjangkakan kadar faedah masih akomodatif untuk pertumbuhan pinjaman. Allianz Bank telah menetapkan sasaran untuk memperoleh 10% bahagian pasaran bagi pembiayaan sektor tenaga boleh diperbaharui menjelang 2025. Rangkuman berita utama. Esensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 744 mendahului berita. Beralih ke sukan. Pemain sensasi Selangor FC Muhammad Faisal Abdul Halim digantung 4 bulan oleh FAM. Perkara itu dimaklumkan menerusi kenyataan Selangor FC malam tadi. Ia susulan kenyataan media yang dibuat pemain berusia 25 tahun itu selepas aksi Liga Super menentang Sabah FC pada 27 April lepas. Namun hukuman pengantungan itu berlangsung sebulan dahulu bermula 25 Julai hingga 23 Ogos ini. Manakala bakinya ditangguhkan tertakluk kepada kelakuan baik Muhammad Faisal selama setahun bermula 24 Ogos. Oleh itu, beliau tidak boleh disenaraikan untuk perlawanan menentang Johor Darul Takzim, Kuala Lumpur City FC, Negeri Sembilan dan kedua-dua perlawanan Piala Malaysia menentang PDRM FC. April lepas, Faisal Halim menyatakan kekecewaannya terhadap perjalanan perlawanan menentang Sabah. Merembat terkena kepada Daniel Ting. Semula kepada Setelah 2.5 musim membimbing KL City FC, akhirnya Boyin Khodak hari ini melepaskan jawatan sebagai ketua jurulatih kelab itu. Perkara itu diumumkan KL City FC menerusi hantaran di laman Facebook mereka. Sepanjang membimbing KL City FC, pelbagai pencapaian diraih termasuk beraksi di 3 pentas final berbeza dan merangkul 1 kejuaraan. Khodak yang dilantik mengendalikan The City Boys pada Januari 2021 berjaya mencipta sejarah tersendiri apabila membawa pasukannya menjuarai Piala Malaysia. Pengendali Croatia berusia
52 tahun itu turut membimbing KL City mara ke final Piala AFC 2022 dan Piala FA 2023 baru-baru ini. Dalam saingan Liga Super, KL City menamatkan kempen 2021 dan 2022 masing-masing di tempat ke-6. Sementara itu, pasukan Liga Indonesia Persib Bandung mengumumkan telah menandatangani kontrak untuk musim ini. Namun butirannya tidak didedahkan. Perlawanan bola sepak Liga Super 2023. Pertembungan sengit terus menggegar aksi perlawanan dalam memburu tahta kejuaraan. Sabtu 29 Julai, Johor Darul Takzim bertemu Selangor FC 8.30 malam di saluran OK dan saluran Sukan RTM. Saksikan juga secara pensterima langsung di RTM Klik. Saudara, paparan ramalan cuaca itu tadi mengakhiri berita pagi 27 Julai 2023. Terus setia bersama kami di Berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Dekat perpaduan penuhi harapan.